Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera, salam satu haluan sehaluan. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak pelajar yang cikgu kasihi dan dirahmati Allah sekalian? Kesyukuran kita panjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat masih meneruskan siaran dalam program tuition online Perlis Mengaji pada hari ini yang telah pun memasuki fasa ke-6, dan ini merupakan hari pertama kita bersiaran dalam fasa yang ke-6 ini. Untuk makluman semua, siaran ini dikuasakan oleh Maib Jaib dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Untuk makluman semua, tuition online ini kita sewajarnya rakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada jawatan kuasa program ini yang telah pun menyediakan satu ruang atau platform pembelajaran secara maya dalam talian sempena penangguhan sesi persekolahan ekoran penularan COVID-19. Teruskan duduk diam-diam di rumah walaupun kebenaran rentas negeri dah dibenarkan oleh kerajaan. SOP tetap kita jaga dan kita perlu jaga kita. Bersama-sama kita putuskan rantaian pandemik coronavirus. InsyaAllah kita pasti akan menang. Dan teruskan setia bersama cikgu dalam slot pada hari ini. Baik, pada hari ini kita teruskan lagi bersiaran bersama saya Cikgu Mat Nizam bin Haji Pin, guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad untuk slot Bahasa Melayu tingkatan 4 dan sebagai persediaan menghadapi SPM 2021 insya-Allah. Baik, anak-anak pelajar yang cikgu kasihi dan hormati sekalian, slot hari ini akan membincangkan dan menfokuskan Bahasa Melayu kertas 1, kod kertas 1103 Palang 1. Bagaimana untuk menulis karangan bahagian B? Fokus pada bahagian pendahuluan karangan. Cikgu namakan sebagai pendahuluan kreatif. Baik, pada hari ini cikgu akan lebih memfokuskan bahagian pendahuluan karangan sahaja. Kita akan buat revisi balik. Maklumlah, lama kita bercuti kan? Takut-takut pembelajaran dan ingatan anak-anak pelajar pun turut bercuti sama. Jadi pada hari ini, cikgu akan lebih membuat ulang kaji, menulis jenis-jenis pendahuluan karangan dan pendahuluan kreatif supaya pemahaman para pelajar lebih mendalam dan maksimum serta holistik. Semoga di akhir pelajaran nanti, anak-anak pelajar dapat memahami secara mendalam dan mengaplikasikannya untuk membuat
seberapa banyak latihan penulisan bahagian pendahuluan karangan ini sebelum sesi persekolahan kita dibuka nanti. Ini sebagai satu persediaan lah untuk ulang kaji balik soalan-soalan karangan yang terdapat dalam soalan pertama kertas 1 bahasa Melayu. Baik, sebelum cikgu meneruskan pelajaran kita seterusnya, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, standard pembelajaran kita 3.4.2, menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan yang menepati tema menggunakan laras bahasa yang sesuai serta gramatis. Baik, antara objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan supaya anak-anak pelajar dapat menulis 2 hingga 3 jenis perenggan pendahuluan yang menepati tema dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Itu dah standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum cikgu teruskan pelajaran kita seterusnya hari ini, cikgu minta semua anak-anak pelajar bersedialah dengan pen serta buku catatan terlebih dahulu untuk membuat catatan isi pelajaran kita hari ini. Okey, semoga sedikit perkongsian ilmu yang cikgu akan berikan pada hari ini dapat menyantuni dan menambah baik ilmu pengetahuan sedia ada para pelajar sekalian. Okey, untuk makluman semua, SPM 2021 tahun depan akan menggunakan dan memulakan format baharu berdasarkan DSKP KSSM, bermakna pelajar-pelajar tingkatan 4 hari ini, pelajar tingkatan 4 sekarang merupakan batch pertama ataupun kumpulan pelajar pertama yang akan menggunakan format baharu dalam peperiksaan SPM. Okey, cikgu-cikgu bahasa Melayu tingkatan 4 sehingga hari ini belum lagi mendapat penataran format terbaharu ini. Mungkin penangguhan ini disebabkan oleh masalah kita dalam PKP ini dan insya-Allah besar kemungkinan penataran akan dilakukan sedikit masa lagi. Okey, untuk makluman juga hari ini cikgu-cikgu bahasa Melayu tingkatan 4 hanya mendapat instrumen, bentuk atau format secara fizikal sahaja. Item soalan secara mendalam belum lagi dilaksanakan dan diperincikan secara khususnya. Okey, secara umumnya mari kita lihat aspek physical format soalan SPM untuk tahun hadapan 2021 yang melibatkan, kita tengok di sini ada bahasa Melayu terbahagi kepada 4 kertas. Okey, kita tengok hari ini kertas 1. Ni format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun hadapan iaitu 2021. Okey, untuk kertas 1 dia masih lagi mengekalkan 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A satu soalan sahaja iaitu kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan bernilai 30 markah. Baik, soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B untuk format tahun hadapan hanya melibatkan 4 soalan sahaja. Okey, berbeza dengan SPM sekarang ni yang last 2020. Bahagian B ni dia mengandungi 5 soalan. Tapi untuk tahun hadapan format baharu hanya melibatkan 4 soalan sahaja. Wajib jawab 1 soalan dan markahnya 70 markah. Baik, jadi untuk kertas 1 ni, format terbaharu ni
Kalau tahun sekarang ni 2020 melibatkan 130 markah. Tetapi untuk format baharu tahun hadapan, kertas satu ni jumlah markah sebanyak 100 markah sahaja. 30 bahagian A dan 70 markah bahagian B. Okey, untuk kertas 2, kertas 3 dan kertas 4 akan kita bincang selepas ni. Untuk hari ini kita fokus kepada kertas 1. Okey, baik. Seterusnya. Okey, untuk hari ini cikgu akan jelaskan kepada anak-anak pelajar tingkatan 4 tentang bagaimana kita nak menulis bahagian pendahuluan karangan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu ingat asas mengarang terlebih dahulu. Baik, yang pertama, sebelum kita membuat penulisan atau wacana yang lengkap, kita mesti memilih soalan. Okey, soalan yang dikuasai dan disukai oleh pelajar. Kenal pasti kata kunci soalan agar anak-anak pelajar menulis karangan tidak tergelincir daripada landasan dia. Okey, yang kedua, anak-anak pelajar perlu membina rangka. Okey, membuat rangka, menjana idea mengikut urutan isi. Kemudian yang ketiga, membina perenggan. Okey, untuk bahagian A, cikgu cadangkan antara 5 hingga 6 perenggan. Untuk bahagian B, 6 atau 7 perenggan. Okey, ya. Okey, yang keempat adalah peringkat menulis. Setelah anak-anak pilih soalan, bina rangka, jana idea. Okey, ingat fizikal dia, berapa perenggan yang sepatutnya ada. Kemudian mulalah bahagian penulisan karangan. Okey, last sekali, akhir sekali, asas mengarang yang terakhir adalah untuk membuat semakan. Okey, kita semak aspek bahasa dari segi ejaan, tanda baca, tata bahasa dan jumlah patah perkataan. Okey, ini asas kita nak memulakan penulisan. Okey, seterusnya kita tengok bahagian-bahagian dalam karangan. Apa yang perlu ada dalam bahagian karangan yang kita akan bina. Okey, secara umum, secara kasarnya, dalam bahagian karangan terdapat 3 aspek atau 3 bahagian atau 3 elemen penting yang perlu anak-anak kuasai. Iaitu yang pertama, bahagian pendahuluan. Wajib ada bahagian pendahuluan. Okey, yang kedua, mesti atau wajib ada bahagian isi. Isi-isi yang perlu kita huraikan. Dan yang terakhir, mesti ada bahagian penutup ataupun kesimpulannya. Ingat, ada 3 elemen, 3 bahagian penting dalam bahagian binaan karangan. Pendahuluan, isi dan penutup. Okey, kita boleh ibaratkan 3 bahagian terpenting dalam pembinaan karangan tadi. Ingat balik, bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian kesimpulan atau penutup. Kita boleh gambarkan, ni cikgu ambil formula ni daripada rakan maya cikgu J. Dia telah berkongsi PIK dalam penulisan karangan. Okey, dalam bahagian penulisan karangan ni, yang 3 bahagian tadi kita dapat gambarkan, kita dapat analogikan dia sebagai bentuk tubuh badan orang. Okey, bahagian kepala iaitu bahagian pendahuluan. Okey, bahagian kepala kita namakan dia sebagai bahagian pendahuluan karangan. Okey, bahagian badan kita boleh samakan dengan bahagian isi-isi penting kita. 1 isi, 2 isi, 3 isi, 4, 5 atau 6 isi. Bergantung kepada kemampuan pelajar-pelajar menulis. Dan bahagian terakhir, bahagian kaki dia adalah bahagian penutup karangan kita. Okey, kaki kita terbagi kepada 2. Ingat, bahagian penutup
mesti ada cadangan dan harapan. Okey. Itulah bahagian-bahagian ataupun elemen penting dalam asas pembinaan karangan. Ingatlah, kepala, badan dan kaki. Pendahuluan, isi dan penutup. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perenggan pendahuluan. Okey, perenggan pendahuluan merupakan perenggan pertama yang penting untuk menarik pembaca membaca keseluruhan karangan kita. Baik, dalam perenggan pendahuluan mesti ada ayat tarikan atau ayat rangsangan, iaitu untuk merangsang pembaca untuk membaca karangan kita serta meninggalkan suatu kesan kepada pembaca. Okey, itu penting ayat tarikan atau rangsangan. Okey, yang kedua mesti ada ayat latar atau huraian, iaitu untuk menghuraikan lebih lanjut tentang perkara yang disentuh dalam ayat rangsangan yang kita tulis pada mula tadi. Kemudian yang ketiga mesti ada ayat judul atau fokus. Okey, menjawab kata kunci karangan, menarik perhatian pembaca tentang isi yang akan dibicarakan dan merupakan bahagian akhir sesuatu pendahuluan karangan kita. Okey, perenggan pendahuluan ni amat penting kerana untuk memberi gambaran pertama atau first impression kepada pembaca. Berikut ialah fungsi lain perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan berfungsi untuk menarik perhatian dan minat pembaca. Okey, jadi betapa pentingnya kita membina ayat-ayat untuk bahagian pendahuluan ni supaya first impression pembaca, pemeriksa akan tertarik untuk membaca keseluruhan wacana yang kita hasilkan. Selain itu, perenggan pendahuluan juga menunjukkan arah penulisan karangan yang akan kita huraikan. Okey, mukadimah dia kan. Okey, kita nak terangkan apa yang kita akan huraikan selanjutnya. Di samping itu, perenggan pendahuluan juga berperanan menjelaskan tema secara tepat dan tuntas. Okey, itu fungsi bahagian pendahuluan karangan kita. Okey, apakah ciri-ciri pendahuluan karangan yang baik? Okey, mari kita tengok. Apakah ciri-ciri bahagian pendahuluan yang baik? Okey, yang pertama mesti tepat dengan kehendak soalan. Jelas dan sesuai dengan kehendak soalan. Menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Mesti ada perkaitan antara isu yang dibincangkan dalam isi karangan. Kemudian ditulis dalam satu perenggan sahaja. Untuk perenggan pendahuluan, kalau panjang pun buat dalam satu perenggan sahaja. Okey, biasanya cikgu galakkan untuk satu perenggan atau satu isi, pelajar-pelajar cikgu kena tulis untuk bahagian B lah, yang bernilai markahnya 100 markah tu sebanyak satu muka surat, ataupun lebih kurang tinggal 3-4 baris saja ke bawah tu. Okey, kamu hurailah ayat-ayat mengikut kreativiti dan kemampuan. Kemudian tidak memasukkan isi karangan dalam bahagian pendahuluan. Ingat pelajar-pelajar, kamu jangan masukkan isi-isi karangan dalam bahagian pendahuluan. Dan cikgu umpamakan pendahuluan karangan ini sebagai sebuah pintu. Pendahuluan sangat penting bagi menarik minat pembaca untuk mengetahui isi-isi yang akan dikemukakan oleh penulis dalam karangan. Okey, pintu untuk kita masuk dalam rumah. Betapa pentingnya pintu utama tu supaya pada orang masuk ke dalam rumah kita, nampaklah bahagian-bahagian dalam rumah kita tu sama dengan isi-isi karangan yang kita hasilkan. Baik. Dapat cikgu rumuskan di sini 3 aspek penting dalam pendahuluan karangan. Ingat, yang pertama mesti ada unsur-unsur yang menarik
perhatian pembaca atau impression pembaca. Mesti ada unsur-unsur yang menarik, menarik perhatian. Tanggapan pembaca tu terhadap karangan yang kita bina tu. Okey, bahagian yang paling penting. Orang tengok yang tu, wow, dan orang akan baca karangan ayat-ayat kita yang seterusnya. Ingat, mesti ada unsur-unsur yang menarik perhatian pembaca. Okey, yang kedua, isu atau tema yang kita nak huraikan tu perlu kita hangatkan. Kita jelaskan kepada pembaca. Okey, dan yang ketiga, wajar ada kehendak soalan. Supaya ayat-ayat yang kita bina tu dalam bahagian pendahuluan tidak tergelincir daripada tugasan dan tema soalan yang kita pilih. Okey, ingat 3 aspek penting dalam pendahuluan karangan kita. Baik, jom kita tengok contoh pendahuluan karangan. Okey, dalam pengenalan atau pendahuluan, anda mesti nyatakan isu dan kehendak soalan. Jangan lupa, isu mesti dihangatkan, dijelaskan, diperincikan sebelum menyatakan kehendak soalan. Okey, kita contoh perenggan pengenalan. Mari kita baca sama-sama ya. Okey, dalam era langit terbuka ini, negara semakin maju, pembangunan semakin rancak, manusia pula semakin hari semakin bijak. Namun, kamu ambillah tema apa yang kamu pilih, masukkan di situ. Ni cikgu buat body dia saja sebagai rangka untuk kamu nak menulis pendahuluan. Kalau boleh kamu hafal lah ayat-ayat ni, nanti kamu ubah sesuai apabila kamu dapat tajuk atau soalan yang kamu pilih. Okey, masukkan kat isu karangan tu. Okey, isu ini semakin menular ke seluruh pelosok negara. Isu ini merebak bagaikan virus epidemik yang semakin hari semakin membimbangkan dan semakin mendapat perhatian semua pihak. Tidak ketinggalan juga para wartawan yang menginginkan topik hangat. Isu ini juga meniti dari bibir ke bibir dalam segenap lapisan masyarakat. Saban hari, isu ini sering terpampang di dada-dada akhbar dan terdengar di corong-corong radio dan televisyen. Fenomena ini amat mendukacitakan. Siapakah yang harus dipersalahkan? Apakah kesannya jika isu ini tidak dibendung? Okey, kaitkan dengan kehendak soalan. Tepuk dada, tanya selera. Okay, ni basic dia saja. Kamu bolehlah hafal, ambil ayat-ayat ni hafal. Lepas ni kamu boleh tambah, ubah sesuai, bersesuaian dengan tema atau soalan yang kamu nak tulis. Okay, kita tengok contoh ni. Soalan dia, isu vandalisme semakin berleluasa di sekolah. Vandalisme, apa vandalisme? Perbuatan atau tingkah laku merosakkan harta benda awam. Conteng dinding tandas, rosakkan telefon awam, kerusi meja dan sebagainya. Okey, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menanganinya? Okey, kita tengok contoh pendahuluan. Okey, kamu boleh hafal lah, ambil ayat ni, kamu boleh hafal. Kemudian apabila kamu dapat soalan lain, kamu cuma tukar tema dia sahaja. Tukar isu dia. Yang lain tu masih boleh kita kekalkan. Okey, contoh dia, dalam kita menari mengikut irama rentak teknologi masa ini, negara kita semakin maju, pembangunannya semakin rancak, manusia pula semakin hari semakin bijak. Namun, gejala vandalisme semakin bermaharajalela dalam kalangan murid sekolah. Kalau kita dapat isu bully, kita tukarlah vandalisme ni, kita tukar kepada namun gejala bully semakin bermaharajalela dalam kalangan murid sekolah. Okey. Yang ayat ni kita hafal, cuma kita tukar kepada tema atau kehendak soalan yang
berdasarkan soalan yang kamu pilih. Okey, vandalisme ialah suatu tindakan merosakkan harta benda awam. Hal ini menjejaskan imej negara. Isu ini sering meniti dari bibir ke bibir dalam segenap lapisan masyarakat. Isu ini juga sering menghiasi dada-dada akhbar dan terdengar dalam corong-corong radio dan televisyen. Siapakah yang harus dipersalahkan? Patutkah kita saling menuding jari antara satu sama lain seperti dalam lirik lagu Bangau Oh Bangau? Tentunya tidak, bukan. Hakikatnya, terdapat beberapa prakasa yang pragmatik yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk melenyapkan masalah vandalisme yang tidak berpenghujung ini. Okey, kalau kamu nak tambah lagi beberapa ayat, terpulang kepada kebijaksanaan dan kekreatifan masing-masing. Ini sebagai asas dia saja, kamu boleh hafal ayat-ayat ni. Ini adalah satu contoh pendahuluan perkongsian daripada rakan maya cikgu, iaitu Cikgu J yang telah berkongsi bentuk pendahuluan ni. Okey, seterusnya kita lihat hari ini ialah penulisan pendahuluan kreatif. Yang cikgu masukkan di sini adalah jenis-jenis pendahuluan karangan. Okey. Yang ni pelajar-pelajar sedia maklum dah. Terdapat beberapa jenis pendahuluan yang boleh kita bina untuk menarik perhatian pembaca. Okey. Yang pertama, pendahuluan jenis definisi. Kita menyatakan maksud sesuatu topik yang kita bincangkan. Okey, kemudian pendahuluan jenis pendapat. Yang ketiga, pendahuluan jenis suasana. Yang keempat, pendahuluan jenis persoalan. Yang kelima, pendahuluan jenis peribahasa. Yang keenam, pendahuluan bentuk puisi, pantun atau lirik lagu. Dan yang seterusnya adalah pendahuluan gabungan. Okey, jadi untuk menarik perhatian pembaca, selepas ni pelajar-pelajar bolehlah mengguna salah satu pendahuluan yang cikgu berikan ni untuk menulis bahagian pendahuluan karangan masing-masing. Pilihlah sama ada ikut kesesuaian tajuk dan tema yang dipilih tu, sama ada sesuai tak untuk jenis definisi, sesuai tak untuk pendapat, suasana, persoalan, peribahasa, puisi, pantun, lirik lagu, atau memilih pendahuluan gabungan. Okey, baik. Kita tengok contoh-contoh jenis pendahuluan yang cikgu maksudkan tadi. Okey, pendahuluan jenis definisi. Apa dia pendahuluan jenis definisi ni? Okey, perenggan pendahuluan ini dimulakan dengan memberi takrifan atau definisi tentang tajuk karangan yang ditulis. Di samping definisi, anda juga boleh memberi huraian tentang tajuk karangan yang ditulis. Penulisan perenggan pendahuluan ini sesuai untuk karangan jenis deskriptif dan perbahasan. Okey, cuba kita tengok tajuk ni, gejala sosial. Skop dia atau tugasan dia ialah langkah-langkah untuk membendung gejala sosial. Okey, ni pendahuluan jenis definisi. Baik. Gejala sosial bermaksud perbuatan buruk atau negatif yang sering dilakukan oleh segelintir anggota masyarakat. Hal ini jika tidak dibendung mendatangkan pelbagai masalah kepada masyarakat. Kini, gejala ini membabitkan golongan muda yang akan menjadi pewaris pucuk pimpinan negara ini. Malah, gejala ini melibatkan pelajar sekolah. Antara kes yang membabitkan pelajar sekolah ialah ponteng sekolah, mengugut guru, merosakkan harta benda awam, membuli pelajar junior sehingga menyebabkan kematian dan sebagainya. Manakala kes-kes yang membabitkan golongan muda ialah penyalahgunaan dadah, curi motosikal, pecah rumah, lumba haram dan sebagainya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Oleh itu, langkah-langkah kerajaan mengadakan program latihan khidmat negara
merupakan satu langkah yang wajar untuk membendung gejala sosial. Okey, ini ada satu lagi contoh jenis definisi. Okey. Usaha-usaha untuk menggalakkan masyarakat makan mengikut piramid makanan. Pernahkah anda mendengar tentang piramid makanan? Secara umumnya, okey, kita bagi definisi dia. Piramid makanan ialah satu carta yang membantu seseorang untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan dalam sukatan yang betul. Maksudnya kita akan beri takrifan yang jelas apabila kita memulakan pendahuluan, memilih pendahuluan jenis definisi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pendahuluan jenis suasana. Okey, untuk jenis suasana ni kita dimulakan dengan mengisahkan satu keadaan atau suasana di suatu tempat yang akan dijadikan fokus untuk tajuk karangan. Okey, yang ni yang popular ya. Kita mesti bayangkan satu-satu suasana yang berkaitan dengan tema pilihan kita. Kita jelaskan suasana itu secara terperinci. Ini akan menambah tarikan apabila orang membaca. Okay, lepas ni saya akan tunjuk bagaimana kita nak tulis suasana ni dengan lebih kreatif lagi. Ni yang biasa-biasa dulu cikgu tunjuk. Okey, langkah-langkah memelihara sungai daripada pencemaran. Okey, sungai ialah nadi kehidupan manusia sejak zaman berzaman. Kerana tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia, tamadun Indus dan tamadun Huangho bermula di lembangan sungai. Walaupun begitu, keadaan sungai hari ini hari demi hari amat mendukacitakan. Lihatlah sahaja sungai di negara kita seperti Sungai Kelang di Selangor, Sungai Seget di Johor dan Sungai Juru di Pulau Pinang telah tercemar teruk. Okay, kita gambarkan suasana dia teruk macam mana. Air dari hulu sungai lesu mengalir ke muara bagai orang tua yang tiada tenaga. Warnanya yang jernih pada suatu ketika dahulu kini bertukar kotor, hitam dan berkeladak. Ikan dan hidupan sungai yang riang berenang di dasar sungai tidak lagi kelihatan. Sebaliknya hanya ada sampah sarap seperti plastik, botol dan tin yang memenuhi permukaan sungai. Baunya pula amat memualkan kerana dipenuhi dengan sisa domestik dari rumah dan restoran. Tidak kurang juga sisa toksik dari kilang perindustrian. Sebenarnya, terdapat langkah-langkah memelihara dan memulihara sungai daripada pencemaran agar boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Okey, nampak tak? Bagaimana kita timbulkan satu suasana keadaan sungai yang tercemar teruk. Okey, kita boleh kisahkan di sini untuk menarik perhatian pemeriksa atau pembaca. Okey, inilah yang dikatakan kita menghasilkan satu pendahuluan yang baik, yang mantap, yang membuatkan orang nak baca keseluruhan karangan kita. Okey, ini yang bukan biasa-biasa nah. Ini yang luar biasa. Okey, baik. Okey, kalau nak tulis pendahuluan puisi atau lirik lagu kita boleh mulakan contoh di sini kita boleh mula dengan pantun. Okey, pantun tu kalau nak buat pantun sendiri pun kamu boleh cipta sendiri, tetapi mesti hukum pantun tu mesti tepat, mesti ada pembayang, mesti ada maksud mesti ada pembayang dan maksud, dan rima akhir dia mesti ABAB. Okey, kalau tak boleh jana ataupun buat pantun sendiri, kamu boleh pilih pantun yang sedia ada, yang telah pemantap. Ikut kesesuaian dengan tema atau soalan yang kamu pilih. Okey, contoh di sini, darah lukut duduk menyulam ketika cahaya mulai redup. Ilmu dituntut serata alam menjadi pelita menyuluh hidup. Okey,
Soalannya ialah tentang kelebihan-kelebihan menguasai bahasa asing kepada seseorang. Okey, serangkap pantun di atas jelas menunjukkan kepentingan menuntut ilmu kepada seseorang. Dalam pantun itu juga, seseorang digalakkan menuntut ilmu di serata alam agar boleh menjadi panduan dalam kehidupan yang dilayari. Dewasa ini, penguasaan bahasa asing amat dititik beratkan kerana dikatakan menjadi batu loncatan kepada seseorang jika memiliki kelebihan itu. Oleh hal yang demikian, pihak Institut Pengajian Tinggi sama ada swasta maupun kerajaan telah membuka jurusan bahasa asing sebagai pelajaran wajib untuk diikuti. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak tersebut menyambut baik seruan yang dibuat oleh kerajaan. Terdapat pelbagai jurusan bahasa asing yang ditawarkan. Antaranya ialah bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jepun dan bahasa Arab. Sebagai contoh, Datuk Mahathir Luqman, pengacara kelahiran Malaysia, boleh bertutur dengan fasih dalam pelbagai bahasa termasuklah Perancis, Spanyol, Itali dan Portugis. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata bahawa terdapat kelebihan-kelebihan menguasai bahasa asing kepada seseorang. Begitulah nak. Kita nak memulakan, kalau kita nak memilih pendahuluan jenis puisi. Okey, kalau nak buat lirik lagu, kita ambil sebahagian sahaja lirik lagu. Tak payahlah kamu nak hafal satu lirik lagu yang penuh. Okey, memandai ambil 2 atau 5 baris cukup. Okey, untuk menggambarkan apa yang kita hendak sampaikan. Okey, contoh di sini tengok pengorbanan ibu, pengorbanan atau jasa seorang ibu. Kita ambil lirik lagu Aisyah. Okey, duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan, membesarkan, bercucuran air mata bila mengenangkan betapa besar budi ibunda diberikan. Siang malam menderita hingga entah bila, sungguh besar pengorbanan ibunda berikan. Baik, kita gambarkan di situ pengorbanan dan jasa ibu tergambar jelas dalam lirik lagu ini. Ibu telah melahirkan dan mendidik seseorang anak menjadi insan yang berjaya dan berguna kepada keluarga, bangsa dan tanah air. Kasih sayang dan budi seseorang ibu tanpa mengharap sebarang balasan, tetapi sudah menjadi tanggungjawab anak-anak untuk membalas serta jasa dan pengorbanan mereka. Mesti lirik lagu yang kita nak pilih tu mesti ada perkaitan. Mesti ada pertautan idea, mesti ada hubung kait dengan apa yang kita nak gambarkan, kita nak tulis. Jangan lirik lagu lain kamu tulis benda yang lain. Sekadar nak bagi apa, ada sahaja, tak mau macam tu nah. Kita nak mesti ada hubung kait, hubungan yang rapat, pertautan, perkaitan. Barulah hasilan yang kamu buat tu nampak mantap dan menjadi perhatian orang. Okey, boleh faham? Okey, kalau kamu pilih pendahuluan jenis pendapat atau tokoh, sebelum memulakan tu anda memaparkanlah pendapat tokoh berkaitan dengan tajuk perbincangan yang kamu pilih. Tokoh yang dikemukakan itu boleh yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Tetapi ingat, tokoh tersebut hendaklah yang dikenali oleh kebanyakan orang. Pendapat ini ditulis dalam bentuk prosa atau dalam bentuk dialog, yakni dalam pengikat kata. Pendahuluan jenis ini sesuai untuk karangannya deskriptif, syarahan, ceramah, ucapan, rencana dan perbahasan. Okey, kita tengok contoh di sini.
Tajuknya adalah tema dia membaca usaha-usaha cara-cara untuk memupuk minat membaca. Kita ambil pendapat tokoh. Di sini siapa dia tokoh dia? Tan Sri Ani Arop. Okey, pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Malaysia, Tan Sri Ani Arop mengatakan bahawa rakyat Malaysia belum bersedia menjadikan amalan membaca sebagai tabiat harian mereka untuk menggantikan tabiat lain, terutamanya makan. Okey, makan tu lebih daripada membaca. Okey, beliau mengatakan bahawa membaca ialah tabiat yang amat mustahak berbanding makan kerana setiap bahan bacaan berupaya mendatangkan pelbagai idea untuk kegunaan manusia. Ketika berucap merasmikan pelancaran buku penerbit USM di Dewan Kuliah A Universiti Sains Malaysia pada 27 Mac 2004, beliau berkata jadual makanan boleh diubah. Cuba jangan lupa membaca. Tabiat membaca rakyat negara ini amat kurang berbanding dengan penduduk di negara Asia lain seperti Jepun. Okey, kalau boleh kamu nak beri pendapat tu, ingat nama tokoh tu dan apa kata-kata tokoh tersebut untuk kita kaitkan dengan lebih lanjut dengan idea-idea yang berikutnya supaya huraian yang kita bina nanti akan menjadikan menunjukkan kematangan kita dalam penulisan. Okey, kalau kita buat jenis persoalan, kita mesti ada ayat tanya mudah ditulis kerana pelajar perlu menulis banyak ayat tanya tentang tajuk, yakni mengemukakan beberapa persoalan yang dibincangkan dalam isi karangan. Okey, kita tengok contoh ni. Kalau kita nak buat jenis persoalan. Okey, tajuk dia kemalangan jalan raya. Tugasan dia faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kadar kemalangan jalan raya. Okey, bagaimana kita nak mulakan kalau nak pilih jenis persoalan? Okey, dewasa ini kadar kemalangan jalan raya di Malaysia semakin meningkat dari semasa ke semasa, terutamanya pada musim perayaan. Adakah kemalangan jalan raya terjadi akibat kelalaian diri sendiri atau kelalaian orang lain? Mengapakah jumlah kemalangan jalan raya semakin meningkat dari setahun ke setahun, khususnya pada cuti perayaan? Tanda soal. Okay, jenis persoalan banyak kita buat ayat tanya. Apakah punca sebenar kemalangan berlaku? Mengapakah kemalangan jalan raya banyak membabitkan motosikal dan bas ekspres berbanding dengan kenderaan lain? Tanda tanya. Bagaimanakah kita hendak mengelak atau mengurangkan kadar kemalangan jalan raya? Adakah dengan mengadakan kempen keselamatan kita dapat mengawal kadar kemalangan jalan raya? Mungkin ada antara kita yang mengatakan bahawa kemalangan jalan raya hanya disifatkan sebagai takdir daripada Allah. Persoalannya, apakah faktor-faktor sebenarnya yang menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku? Okey, untuk pendahuluan jenis persoalan ni kita banyak menulis, banyak menggunakan ayat tanya. Okey, apa isu yang kita nak huraikan tu, kita buat dalam bentuk ayat tanya. Okey. Kalau kita nak seterusnya ialah pendahuluan jenis peribahasa, pepatah dan cogan kata. Okey, dia mengandungi beberapa peribahasa, pepatah atau cogan kata yang ada kaitan dengan tajuk yang hendak dibincangkan. Okey, contoh kita tengok sini tajuk dia peranan belia dalam pembangunan negara. Okey, peribahasa Melayu dicipta untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup masyarakat Melayu. Antara peribahasa Melayu yang menggambarkan peranan belia dalam pembangunan negara ialah jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Okey, untuk peribahasa ni kamu boleh masukkan dalam bahagian tengah ataupun kita nak mulakan peribahasa ni di bahagian atas pun boleh. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan
Peribahasa ni kita letak di bahagian atas sebelum kita mulakan dengan perenggan yang seterusnya, perenggan pendahuluan biasa. Okey, ada dua kaedah di sini yang boleh kita tulis mengikut kreativiti kita. Itu yang cikgu namakan pendahuluan kreatif. Bagaimana kita nak kreatifkan, menimbulkan, tarikan minat orang nak baca karangan kita. Ini peribahasa ni kita masukkan dalam baris-baris ayat perenggan. Nanti cikgu akan tunjuk satu lagi bagaimana kita letak peribahasa tu di atas. Okey, okey, ni lagi peribahasa masuk di bahagian tengah. Tugasan soalan persediaan seseorang untuk menjadi usahawan tani. Orang tua-tua pernah berpesan bahawa yang bulat tak datang menggolek, yang pipih tak datang melayang. Hakikatnya, ungkapan bijak pandai ini sememangnya tepat dan amat sesuai jika dikaitkan dengan bidang pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh usahawan tani yang diiktiraf perlulah memulakan usaha dengan mendaki tangga kejayaan dari bawah kerana rajin dan usaha tangga kejayaan. Masukkan lagi peribahasa yang bersesuaian. Tanyalah kepada usahawan tani yang telah diiktiraf oleh kerajaan, apakah rahsia kejayaan mereka hingga boleh dicontohi masyarakat? Jawapan mereka tidak lain tidak bukan ialah berusaha dengan gigih. Hal ini dapat dikaitkan dengan peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Sememangnya setiap kerja akan cabarannya kerana bumi mana yang tidak ditimpa hujan, laut mana yang tidak bergelora. Okey, masukkan lagi peribahasa. Misalnya usahawan tani berhadapan dengan risiko persaingan, serangan wabak penyakit dan kerugian. Walaupun begitu, cabaran ini boleh ditanggani jika ada kemahuan, kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Realitinya, persediaan-persediaan perlulah dilakukan oleh seseorang untuk menjadi usahawan tani yang berjaya. Okey, ini contohnya, contoh pendahuluan jenis peribahasa. Masukkan peribahasa dalam perenggan binaan pendahuluan kita. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan yang terakhir, pendahuluan gabungan. Okey, kehendak soalan dia, manfaat-manfaat memajukan sektor pertanian kepada rakyat dan negara. Okey, sektor pertanian. Okey, gabungan ni merupakan pendahuluan ni kita boleh masukkan. Sama ada kita masuk definisi, campur dengan peribahasa, campur suasana dan sebagainya mengikut kesesuaian. Okey, contoh di sini. Tahukah anda bahawa pertanian telah wujud berjuta-juta tahun dahulu? Okey, ni ayat jenis apa ni? Jenis persoalan. Buktinya, manusia pada zaman Neolitik telah mula bercucuk tanam dan menternak binatang untuk dijadikan sumber makanan. Secara umumnya, pertanian bermaksud satu kegiatan bercucuk tanam atau bertani. Ini bagi definisi dia pula. Kita gabungkan. Menyoroti lembaran sejarah, sektor pertanian di negara kita dijalankan secara komersial sejak kedatangan British yang menjadikan tanaman getah dan kelapa sawit sebagai tanaman ekspor. Masyarakat penjajah sememangnya berpegang pada peribahasa kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Masukkan jenis peribahasa. Okey, ada 3 jenis pendahuluan, kita gabungkan serentak dalam perenggan yang kita hasilkan mengikut kesesuaian. Okey, contohnya mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran selain menternak ayam, lembu dan kambing untuk kehidupan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Persoalannya, apakah kepentingan-kepentingan sektor pertanian kepada masyarakat dan negara? Okey, baik. Boleh faham? Contoh pendahuluan gabungan. Okey. Okey, ringkasnya di sini penguasaan maksud dan konsep suatu isu itu amat penting untuk kita nak menulis perenggan pendahuluan jenis definisi. Okey, bagi menulis perenggan pendahuluan jenis pendapat,
Anak-anak pelajar perlulah menguasai ungkapan tokoh. Ingat, kata-kata tokoh mana kita ambil dan sesuaikan dengan isi ayat huraian kita dalam bahagian pendahuluan. Okey, kalau suasana tu untuk berkesan kita mesti ada teknik perincian. Perlu ada. Kita gambarkan suasana tu supaya pembaca turut merasai keadaan tersebut. Okey, kalau jenis persoalan boleh menggunakan ayat tanya. Anda boleh memberikan jawapan atau memberikan peluang kepada pembaca berfikir. Kalau penggunaan peribahasa boleh dipelbagaikan sama ada menggunakan simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah atau kata-kata hikmat. Okey, kalau untuk puisi atau lirik lagu, syaratnya anda perlulah menghuraikan sedikit puisi tersebut atau lirik lagu tersebut. Okey, kalau untuk yang jenis gabungan, boleh menggunakan beberapa jenis pendahuluan. Kita gabungkan dalam satu perenggan pendahuluan agar terhasillah pendahuluan perenggan yang lebih segar kerana terdapat variasi dia. Okey, sini cikgu bagikan sedikit pendahuluan yang cikgu terangkan tadi, jenis-jenis pendahuluan tu untuk kita kreatifkan lagi sedikit pendahuluan kita supaya dapat memikat dan menarik perhatian pembaca. Okey, untuk pendahuluan kreatif ni kita mesti memasukkan suasana. Kalau kita nak masukkan suasana, dialog, lirik lagu, peribahasa di permulaan perenggan pendahuluan. Tadi cikgu tunjuk contoh dia. Kemudian kita aplikasikan, kita guna kosakata yang berdarjat tinggi dalam ayat binaan kita supaya orang baca tu nampak dah kosakata kita tu luas dan tepat. Kemudian kita hubung kaitkan suasana, lirik lagu, puisi atau dialog ciptaan kita tu dengan bahagian pendahuluan seterusnya untuk menjadikan perenggan pendahuluan tersebut lebih mantap. Okey, yang tadi cikgu dah jelaskan, kamu boleh ulang balik lagi tengok jenis-jenis pendahuluan. Tu yang biasalah. Untuk bahagian kedua ni cikgu nak sedikit sentuhan kreatif. Bagaimana kita nak menimbulkan rasa impression pembaca tu teruja sangat nak baca karangan kita. Okey. Sebelum tu cikgu tunjukkan sedikit kaedah ataupun cara kita nak format kita nak menulis perenggan pendahuluan kreatif ni. Kalau tadi kita masukkan terus dalam perenggan pertama tadi kan, masukkan terus suasana, cerita dalam tu. Kemudian kita masukkan lirik lagu, pantun, peribahasa dan sebagainya. Okey, untuk yang ni, cikgu buat pembaharuan sikit. Kita tengok yang lebih kreatif sikit. Okey, sebelum kita masukkan lirik lagu, dialog, suasana tu, kita formatnya kita mulakan di bahagian tengah dalam kertas buku latihan kita atau skrip peperiksaan tu. Kita mulakan di bahagian tengah, kita ambil antara 2 hingga 5 baris cukup lah. 2 hingga 5 baris. Kita buat di tengah-tengah macam ni Okey, kemudian lepas kita tulis dialog, suasana ciptaan kita dan lirik lagu tu, kita mula dengan perenggan pendahuluan yang biasa, yang seterusnya. Okey, hubungan lirik lagu, dialog ciptaan kita ni mesti ada pertautan, mesti ada perkaitan antara dialog yang kita cipta, pantun yang kita hasilkan, lirik lagu yang kita tulis tu dengan ayat-ayat dalam bahagian perenggan pendahuluan berikutnya. Okey, ni contoh format dia Kalau kita nak buat yang lebih kreatif lah. Ini sebagai salah satu alternatif sahaja. Bukan cikgu paksa kamu buat jenis ni. Cuma kita ada kelainan sikit lah daripada yang biasa-biasa kita buat sebelum ni. Okey, ingat kalau kita nak tulis bahagian pendahuluan kreatif lepas ni, kita nak masukkan lirik lagu, nak cipta suasana, nak masukkan peribahasa. Okey, kita buat macam ni Kita buat 2 atau 5 baris di bahagian permulaan dia tu, mesti di tengah-tengah. Kemudian kita tulis perenggan biasalah, pendahuluan biasa seterusnya.
Okey, untuk bahagian B tu buatlah satu muka surat. Kita nak bagi panjang kan, lebih 350 patah perkataan. Jom kita tengok macam mana kita nak buat benda ni. Okey, soalan dia. Warga emas kian disisihkan tinggal di kampung-kampung. Ni soalan berkaitan dengan warga emas nah. Warga emas kian disisihkan tinggal di kampung-kampung. Keadaan ini amat mendukacitakan. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyayangi dan menghargai warga emas. Okey. Macam mana kita nak kreatifkan penulisan bahagian pendahuluan kita? Okey, kita buat macam ni. Okey, kita buat di tengah-tengah ni, kita cipta, kita reka, kita gambarkan satu suasana yang boleh menyentuh hati pembaca, boleh memikat hati pembaca, pemeriksa untuk membaca keseluruhan bahagian karangan kita. Okey, kita tulislah 2 hingga 5 baris di tengah sedikit Okey, kita cipta suasana ibu-ibu yang ditinggalkan, disisihkan oleh anak-anak di kampung-kampung. Okey, anak-anak yang telah berkerjaya, berjawatan tinggi. Okey, sibuk dengan urusan kerjaya dia sanggup abaikan tinggal ibu bapa di kampung. Balik setahun sekali pun susah. Okey, jadi kita gambarkan bagaimana perasaan seorang ibu. Seorang ibu yang diabaikan, disisihkan oleh anak-anak. Okey, kita ciptalah suasana tersebut. Kita tulis. Okey, kelihatan seorang ibu tua di muka pintu menunggu kepulangan buah hati tersayang yang telah berhijrah ke kota. Kesepian ibu ini hanya bertemankan mutiara jernih di pipinya. ... Kita perlu ada ... di hujung dia sebab cerita ni tak habis lagi. Ada sambungan dia. Tapi kita tak tulislah macam kita nak buat cerpen. Sebab kita nak gambarkan sedikit sahaja suasana untuk menarik impression pembaca. Okey? Kita cipta macam ni. Okey, mutiara jernih ni air mata lah. Inilah cikgu katakan kita guna kosakata berdarjat tinggi. Kalau biasa kita guna air mata. Kita tukarlah sikit supaya ada tarikan dia sikit kan. Okey, jadi selepas kita cipta suasana tu, kita terus buat perenggan macam biasa. Kita tulislah. Okey, suasana di atas izhar menunjukkan kesedihan seorang ibu tua yang disisihkan tinggal di kampung. Isu warga emas kian berleluasa dalam kalangan masyarakat kita. Okey, sambung buat ayat biasa seterusnya. Ikutlah kreativiti dan kemampuan kamu. Kamu cakaplah, negara semakin maju, pembangunan semakin rancak, manusia semakin bijak, namun isu pengabaian warga emas ini semakin bermaharajalela di negara kita. Siapakah yang harus dipersalahkan? Hakikatnya, tulislah bla 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 sampai menjadi satu perenggan yang baik dan mantap. Okey, ni cikgu nak bagi gambaran cara bagaimana kita nak kreatifkan sedikit penulisan bahagian pendahuluan. Boleh? Kita tengok contoh yang jelas yang lengkap untuk isu warga emas tadi. Kelihatan seorang ibu tua yang menunggu kepulangan anak yang berhijrah ke bandar. Ibu tua ini kesepian, kesunyian dan hanya bertemankan mutiara jernih di pipinya ... Apa maksud ... Ada sambungan dia. Kita tak perlulah tulis panjang-panjang. Sekadar 5 baris cukup untuk memberikan tanggapan saja, memberikan tarikan kepada orang nak baca keseluruhan, sentuh hati dia sikit, tak perlu panjang-panjang. Okey, kemudian kita buat karangan macam biasa. Situasi di atas izhar menunjukkan bahawa warga emas kian disisihkan dan ditinggalkan keseorangan di kampung. Anak-anak sibuk mengejar kemewahan di kota metropolitan. Walaupun negara kita semakin maju, pembangunannya semakin rancak, manusia pula semakin hari semakin bijak. Namun,
dalam kealpaan mengejar kemewahan moden ini, isu warga emas yang disisihkan semakin mendapat perhatian banyak pihak. Warga emas ialah golongan individu yang berumur 60 tahun ke atas dengan keupayaan yang semakin berkurangan. Mereka memerlukan anak-anak mereka di sisi. Keadaan ini sering menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat. Perkara ini juga sering menghiasi dada-dada akhbar dan terdengar dalam corong-corong radio dan televisyen. Wajarkah kita saling menunding jari antara satu sama lain seperti dalam lirik lagu Bangau Oh Bangau? Tentunya tidak, bukan? Hakikatnya, pelbagai prakarsa yang pragmatik boleh direncanakan untuk menyayangi dan menghargai warga emas. Nampak? Kita kreatifkan sikit bagi suntikan terbaru ini untuk menghasilkan pendahuluan karangan yang dapat memikat selera orang nak baca. Jangan buat yang biasa-biasa, kita buat yang luar biasa. Kita gempakkan sikit supaya hasil dia, impak dia akan memberikan kepuasan kepada orang nak baca. Hasilnya tentu markah kita pun akan banyak. Boleh macam tu? Okey, kamu tengoklah pelan-pelan, kamu ikut contoh ni, insya-Allah kamu mampu menghasilkan lebih kreatif lagi daripada yang cikgu bagi ni. Okey, kita tengok contoh seterusnya sikit. Kalau untuk puisi, okey, kita ambil lah sebahagian 2-3 baris rangkap sajak tu. Kita tulis di bahagian hadapan. Okey, kalau yang sebelum ni kita tulis di tengah-tengah kan. Okey, untuk pendahuluan kreatif ni cikgu kata kita mula di bahagian permulaan tu di tengah. Ambil 2 hingga 5 baris. Okey, contoh ni sajak ni ialah merdekakah kita tak kala anak bangsa sering alpa. Merdekakah kita tak kala anak bangsa bergelumang dengan najis dadah. Okay, kalau ada peranan remaja tentang terlibat dalam penyalahgunaan dadah, kita boleh pilih saja mana yang kita ingat. Letak erti kamu boleh cipta sendiri pun tak ada masalah. Okay, kemudian kita teruskan buat perenggan macam biasa. Sajak di atas, izhar merungkaikan kepentingan pembangunan remaja yang merupakan modal insan acuan negara dalam meniti arus kemerdekaan ini. Merdeka, merdeka, merdeka merupakan laungan keramat detik 31 Ogos yang berkumandang di dataran merdeka yang menjadi peristiwa bersejarah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kemudian kamu sambung karangan seperti biasa ikut kemampuan dan kreativiti kamu. Okey, yang seterusnya, yang terakhir ialah cikgu bagi contoh di sini, kita buat bentuk dialog. Okey, kamu boleh cipta sendiri dialog kamu. Kamu boleh buat sendiri, tapi perlu ingat mesti ada pembuka dan penutup kata. Tanda-tanda bacaan tu wajib kamu patuhi Okey, kita buatlah dalam 2-3 ayat dialog tu. Kemudian di hujung tu kita masukkan 3 dot. Dot. Maksudnya ada sambungan cerita tu. Kita nak bagi orang faham apa isi yang kita nak ceritakan sahaja. Tak perlu buat panjang-panjang. Sebab kita nak membina ayat pendahuluan tu yang panjang. Bukan dialog ni yang penting. Yang dialog ni sekadar untuk merangsang, memberi tarikan orang nak membaca ayat-ayat kita yang seterusnya. Okey, ni contoh kalau kita dapat tajuk kita semula. Okey, kita buatlah dialog. Mak Limah, nak Ani buangkan botol-botol ini. Okey, jangan Ani. Mak Limah nak hantar botol-botol ini ke kilang kitar semula. Okey, dapat dah sedikit kan gambaran kitar semula dalam dialog tersebut. Ataupun kamu boleh kata, Mak, saya nak buang botol minuman ni. Ibu kata, jangan nak. Botol tersebut kita boleh buat kitar semula. Kita boleh buat pasu bunga. Okey, nampak di situ ada dah gambaran tentang kitar semula. Jadi hasil dia akan memberi impression yang berbeza kepada pemeriksa daripada yang
kita buat biasa-biasa. Okey, dialog di atas izhar menunjukkan bahawa maklimah telah melakukan satu langkah mengamalkan amalan kitar semula dalam kalangan generasi muda hari ini. Tingkatkan produktiviti, kurangkan pembaziran ialah satu konsep yang perlu diamalkan dalam diri setiap lapisan masyarakat yang tinggal di atas muka bumi ini. Okay, kemudian kamu sambung macam biasa sampai habis ayat penutup pendahuluan karangan kamu. Nampak tak? Ada perbezaan kan? Pendahuluan biasa dan jenis-jenis yang cikgu bagi awal tadi dengan pendahuluan kreatif yang kita bagi suntikkan yang baru ni supaya memberi nafas barulah dalam penghasilan bahagian pendahuluan yang kita hasilkan, supaya wacana yang kita hasilkan ini akan memberi impression yang berbeza kepada pemeriksa dan menarik perhatian dia untuk membaca karangan kita sampai ke akhirnya. Ingat nah? Ini adalah contoh, 3 contoh yang cikgu bagi, pendahuluan kreatif dan yang bahagian awal tadi jenis-jenis pendahuluan yang kamu boleh pilih, kamu boleh cuba untuk menulis karangan, boleh cuba untuk menulis bahagian pendahuluan karangan. Okey, sebagai pengukuhan, okey, kamu ada masa lagi sekarang, sekolah tak buka lagi. Boleh pelajar tempat yang cikgu kasihi sekalian, kamu boleh pilihlah soalan-soalan yang cikgu sediakan di sini. Soalan ni adalah soalan sebenar, soalan peperiksaan SPM dari November 2014 sehingga November 2019 tahun lepas. Kamu boleh pilihlah soalan 1, 2, 3, soalan 4 dan soalan 5. Cuba kamu buat pendahuluan jenis kreatif yang cikgu ajar sebentar tadi, supaya perkongsian cikgu hari ini kamu dapat cuba dan aplikasi sebaik mungkin. Kamu akan menghasilkan satu bahagian pendahuluan yang wow, yang memikat perhatian orang untuk membaca keseluruhan karangan kamu. Okey, kamu boleh ulang balik siaran ni, kamu boleh ambil lah soalan-soalan ni, pilihlah soalan 2000 berapa yang kamu ingin cuba. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 atau 4 dan 5. Okey, ni yang kuning ni adalah soalan terkini tahun lepas lah, soalan November 2019. Okey, kamu boleh pilihlah mana-mana soalan yang kamu cuba untuk buat latihan, supaya tengok kemampuan kamu tu boleh tak menulis pendahuluan kreatif seperti yang cikgu ajar hari ini. Baiklah, anak-anak pelajar sekalian dan sidang penonton sekalian, kita hampir sampai ke akhirnya. Terima kasih kerana setia bersama dengan cikgu pada hari ini. Baik, ingat balik pelajaran kita hari ini, cikgu kongsikan kaedah atau cara nak memahami dan mengingati serta menulis bahagian pendahuluan kreatif karangan. Ingat bahagian pendahuluan ini terdapat pelbagai jenisnya. Terpulanglah kepada anak-anak pelajar untuk mengaplikasikan jenis pendahuluan kreatif yang mana. Ingat ini sebagai satu alternatif, sebagai satu cara pilihan untuk anak-anak menulis bahagian pendahuluan karangan, supaya hasilan yang kamu buat tu menjadi lebih menarik dan mantap. Okey, kamu boleh cuba soalan-soalan yang cikgu bagi ni untuk menulis seberapa banyak latihan sempena kamu masih lagi bercuti sekarang, agar pemahaman pelajar-pelajar ni lebih maksimum. Baik, semoga perkongsian ilmu cikgu hari ini dapat memberikan sedikit kemaslahatan dan menambah ilmu sedia ada pelajar. Okey, teruskan mengulang kaji di rumah dan ingat, isikan masa lapang kamu dengan aktiviti yang berfaedah. Ruang-ruang yang ada, masa-masa yang ada sempena PKPP kita ni,
kamu isilah dengan latihan-latihan yang diberikan oleh cikgu-cikgu kamu tu sebaik mungkin. Baik, sesungguhnya perkongsian cikgu hari ini yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang buruk itu adalah kekhilafan daripada kelemahan cikgu sendiri. Baiklah, sekian, terima kasih. Dan cikgu akhiri dengan kata-kata ini, cerdik tidak mesti pandai kalau dia tidak belajar. Ingat cerdik tidak mesti pandai kalau dia tidak belajar. Okey, semoga berjaya dalam SPM yang bakal diduduki nanti. Ingatlah, sesuatu kejayaan itu tidak akan datang secara bergolek tanpa usaha keras. Sebab kata pepatah, yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.